hadir di hari terakhir press conference atau sidang akhbar bagi Pilihan Raya Kecil Padang Pinang. Dari pihak Parti Islam Indonesia PAS merakamkan penghargaan kepada semua media yang memberikan kerjasama yang baik, dan diharapkan hubungan yang baik ini akan dapat diteruskan pada masa-masa yang akan datang. Di hari terakhir ini kita mengharapkan pada hari esok, pada hari mengundi, rakyat di Padang Pinang ini akan menolak calon Barisan Nasional yang rasuah. Tinggal 24 jam lagi rakyat membuat perhitungan sama memilih calon yang dikemukakan oleh Pakatan Rakyat daripada PAS, Dr. Muhammad Omar, yang dikenali dengan personaliti dan pribadi yang bersih, atau memilih bekas Menteri Besar selama 22 tahun yang dipalitkan dengan pelbagai tuduhan rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Berikut adalah beberapa pendedahan yang saya ulang kali terakhir pada pagi ini sebagai ingatan kepada pengundi-pengundi besok untuk menolak Tan Sri Isa Samad, calon BN yang dipalitkan dengan rasuah. Yang pertama, 6 tahun penaik tarafan jalan utama Teluk Kemang Pasir Panjang sepanjang 24 km terbengkalai. Kita bimbang kontraktor yang dianugerahkan dengan kerja-kerja ini tidak dapat menyempurnakan kerja mereka disebabkan amalan rasuah dan elemen-elemen ketidakkecakapan, kompetensi. Yang kedua, peparitan dan sistem kumbahan yang gagal berfungsi dengan baik mengakibatkan banjir atau bau busuk, terutama selepas musim hujan. Projek pembangunan terbengkalai menjadi sarang penagihan. Yang keempat, SWM yang gagal mengutip sampah mengikut jadual menjadikan masalah sampah sarap dan bau busuk di Bandar Port Dickson. Yang kelima, bandar pergerakan lalat dan nyamuk. Sebanyak lebih 20 ekar tanah reserve Melayu telah dijadikan dan telah dijualkan kepada beberapa hotel pada era Tan Sri Isa Samad menjadi Menteri Besar Negeri Sembilan. Taman Intan Perdana adalah tanah wakaf yang dicadangkan menjadi kawasan perkuburan Islam telah dijual kepada pemaju secara haram. Ketujuh dakwaan tersebut adalah menjadi rahsia umum calon Tan Sri Muhammad Isa Samad. Ketujuh pendedahan tersebut menjadikan Isa sentiasa dalam sindrom kemaafan pelapor UMNO sedaya upaya cuba mengangkat dan cuba mempertaruhkan calon mereka ini. Oleh itu, saya menggesa dan merayu kepada rakyat Padang Pinang pada hari esok menolak secara total calon Barisan Nasional yang dipalitkan dengan rasuah ini. Yang kedua, pada pagi ini saya akan lagi mengutarakan isu undi pos. Dan pada pagi tadi kita telah membuat satu laporan polis terhadap isu ini, di mana wakil calon kepada calon PAS yang berbahagia Tuan Haji Ramli Ismail telah membuat laporan polis itu. Dalam isu ini kita telah mengutarakan untuk membina satu mindset, satu pemikiran di dalam rakyat Malaysia, amnya dan pengundi Padang Pinang khususnya, bahawa terlalu banyak sebenarnya isu yang sangat dipertikaikan dalam undi pos ini. Yang kita dedahkan dalam laporan polis ini ialah yang pertama, daftar pemilih tentera tidak mempunyai nombor siri pengundi pos yang sebenar seperti mana yang dikeluarkan oleh daftar pemilih SPR. Yang kedua, daftar pemilih tentera tidak mempunyai nombor tentera yang penuh. Yang ketiga, daftar pemilih tentera tidak mempunyai nombor identiti isteri pengundi pos. Yang keempat,
daftar pemilih tentera tidak mempunyai nombor lokaliti pengundi pos. Yang kelima, daftar pemilih tentera tidak mempunyai nombor kad pengenalan lama isteri pengundi pos. Ini yang kita senaraikan yang menjadi isu dalam undi pos ini. Penggunaan daftar pemilih tentera yang berbeza dengan daftar pemilih SPR telah menyebabkan ejen pengundian pos calon PAS yang saya dedahkan semalam, pada hari penamaan calon, selepas itu kita dibekalkan dengan senarai yang diberikan oleh SPR. Berbeza dengan apa yang mereka gunakan dalam kem semasa hari mengundi pos yang bermula pada 8 hari bulan. Ini menyebabkan ejen kita ataupun polling ejen kita tidak boleh mengesahkan, polling ejen kita tidak boleh mengesahkan identiti pengundi pos semasa mereka datang mengundi. Yang kedua, tidak boleh mengesahkan bilangan keseluruhan pengundi pos. Yang ketiga, tidak boleh mengesahkan bilangan sebenar pengundi yang telah hadir. Yang keempat, tidak boleh mengesahkan bilangan sebenar pengundi pos yang tidak hadir. Yang kelima, tidak boleh mengesahkan pengundi pos yang meragukan. Kalau undi di luar ni senang. Maknanya pegawai SPR yang dalam itu baca dengan kuat nama si fulan, nombor sirinya, nombor kad pengenalannya, maka polling ejen kita boleh menggariskan untuk membuktikan pengundian itu telah berlaku. Tapi dalam kem ini semua tidak berlaku. Dan itulah polis report telah dibuat di atas hal-hal yang saya sebutkan sebentar tadi. Dan sekali lagi saya mengatakan perbuatan di atas menyalahi peraturan 14A, peraturan pilihan raya, perjalanan pilihan raya 1981, yang mengatakan bahawa daftar pemilih yang dikemukakan pada calon pada hari penamaan adalah merupakan naskah sahih daftar pemilih yang akan digunakan oleh pegawai pengurus dan ketua tempat mengundi suatu tempat mengundi pada hari mengundi. Isu seterusnya ialah pengundi pos tidak dapat sampul keutamaan. Pengundi pos tidak dapat sampul keutamaan. Sampul keutamaan bagi pengundi pos yang dalam peralihan. Ini. Sampul keutamaan bagi pengundi pos yang dalam peralihan, persediaan untuk pencen, telah dihantar ke Mindef. Padahal mereka tinggal di sekitar Bagan Pinang. Apakah rasional sampul keutamaan dihantar ke Mindef? Ini persoalan yang menimbulkan keraguan. Adakah tanda-tanda kepada manipulasi untuk menghalang mereka mengundi? Ini isu yang timbul bila nama-nama pengundi pos yang dalam peralihan untuk pencen, nama mereka dihantar ke Mindef. Apa tujuan mereka yang sebenarnya? Seterusnya, ejen pengundi pos tidak dapat berperanan dalam kem. Ini yang kita highlightkan semalam. Polling ejen kita tidak boleh berperanan, tidak boleh berfungsi. Walaupun dia izin kita masuk, tetapi tidak boleh berfungsi sebagaimana berfungsinya polling ejen kita dalam pengundian biasa. Yang pertama, ejen tidak bebas bergerak. Yang kedua, ejen tidak boleh menyemak daftar pemilih. Yang ketiga, ejen tidak boleh membuat verification terhadap pengundi pos. Tidak dapat untuk mengesahkan bilangan pengundi pos itu. Bercanggah dengan perbincangan dengan pengurusi SPR pada 7 hari bulan Oktober 2008 dan 28 hari bulan September, yang berjanji akan memberikan hak kepada ejen untuk bertugas